أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وهو الذي قص علينا قصص الحق عن الأنبياء والمرسلين وجعلها لنا هدى وموعظة وذكرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين التائبين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين وإطرته الطاهرين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang didoakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi dan seluruh jawatan kuasa yang hadir sama, sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan-tuan, puan-puan, hamba-hamba Allah yang Allah rahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi membangunkan kita pada hari ini. Dia memang rutin biasa kita dapat bangun dan mengerjakan aktiviti harian kita, tapi bersama anugerah ini kita kena sedar juga bahawa ia kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ulang. Kurnia dan tarik semula, kurnia dan tarik semula. Sebab tu doa bangun tidur sebut begitu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang paling penting kesedaran kita kalimah wa ilaihin nusyur itu, kepadanya kita kembali. Dan hidup mati ini merupakan proses tidur yang Allah beri gambaran bahawa kita akan lenyap dan hilang untuk bangun semula dalam realiti yang sebenar di akhirat nanti. Tapi antara hidup dan mati lebih utama untuk kita fikirkan. Sebab tu dalam ayat yang sekarang dah jadi zikir yang kita bacakan setiap malam tu, bila Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah takdimkan atau Allah mulakan dengan mati dulu baru hidup. Dialah Tuhan yang menciptakan untuk kamu itu kematian dan kehidupan. Artinya seolah-olah ada mufasir kata hidup dunia ini tak kira sangat. Mati nanti itu bermulalah perjalanan sebenar kehidupan kita. Dan kehidupan yang dimaksudkan nanti adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dan ini semua menjadi ruang untuk kita diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi takdim al-mauta wa ta'khir al-hayata dalam ayat 2 surah Al-Mulk ni menunjukkan peri pentingnya kematian yang perlu kita fikirkan, yang perlu persiapkan, kerana di sanalah penentu kejayaan sebenar kehidupan kita. Maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Medan ujian ni Allah bukakan lagi untuk kita hari ini. Moga-moga hari ini berlaku pertambahan ketaatan, kebaikan, kerendahan jiwa, kelapangan dada,
agar kita boleh jadi hamba-hamba Allah. Dan itu je pun tujuan kita datang ke dunia. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung yang menjadi pujaan hati kita, yang entah bagaimana raut wajah baginda. Ialah zaman dulu tak ada kamera, tak ada foto, ya, tapi orang-orang yang kenal hatinya dengan Rasul tentu sangat merindui sosok tubuh ini. Wajah tampan yang mendamaikan setiap insan, yang digambarkan dalam Al-Barzanji, ya, macam mana Ja'far Al-Barzanji menyampaikan, man ra'ahu ahabba, siapa tengok dia pasti jatuh hati, pasti sayang. Itulah insan agung ini, Muhammad ibnu Abdullah, yang hatinya bertaut kuat dengan kita, selalu berkorban apa sahaja demi umat. Moga-moga kita sempat untuk jatuh cinta dan kasih pada baginda sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil kita menghadap. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama untuk menyambung telaah pengajian Al-Qasasul Qur'ani, kisah-kisah Al-Quran. Seingat saya kita baru menamatkan kisah Nabi Adam alaihi salam. InsyaAllah kita masuk pada kisah Al-Quran tentang kisah Nuh alaihi salam. Jika ditanya kenapa tak ada cerita Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan, Idris dulu. Memang dalam Al-Quran banyak Idris ini disebut namanya sahaja, kisahnya tidak. Maka kita tak mahu daripada sumber yang lain, sebab pengajian ni kisah-kisah Al-Quran. Boleh dah dapat kita riwayat-riwayat yang lain daripada hadis kalau ada sebutannya, ya. Tapi kita terus masuk bercerita tentang kisah Al-Quran yang kedua, iaitu kisah Nuh alaihi salam, yang memang terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala sebut dan ulang nama baginda ini. Nuh alaihi salam ini seorang nabi lagi rasul, ya. Kita tahu istilah ini. Bagi siapa sempat mengaji agama, kat sekolah-sekolah agama dulu, dia tahu Nabi maksudnya orang yang dapat wahyu, tapi untuk amal diri sendiri sahaja. Sedangkan Rasul, ya, namanya pun Rasul. Rasul ni maksudnya utusan, wakil Tuhan yang kena menyampaikan. Maka dia dapat wahyu, dia ada tugasan untuk menyeru manusia bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh ini Allah utuskan kepada kaumnya. Dan nama Nuh ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 43 kali dalam Al-Quran, ya. Dalam dua keadaan. Pertama, Allah sebut namanya sahaja, ya. Atau bersandar dengan kaumnya. Dan ada cerita-cerita tentang mereka. Dan ini disebut pada 20 tempat atau 20 kali dalam Al-Quran, 21 kali, ya. Ini indeks lah. Yang keduanya menyebut nama Nuh dan juga disandarkan kadang-kadang kepada kaumnya, tetapi tidak ada kisahnya, hanya, ya, sepintas lalu tentang syariat, risalah, ya, kedegilan kaumnya, bukan cerita berkait lah. Dan ini disebut sebanyak 22 kali dalam Al-Quran, ya. Jadi di antara surah-surah yang menyebut tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, yang hanya sepintas lalu, hanya sebutan nama dan kaumnya, iaitu surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Hud, Ibrahim, Isra, Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Ahzab, Sad, Ghafir, Syura, Qaf, Al-Dhariyat, An-Najm, Al-Hadid, Wal-Tahrim. Surah yang memang sebut kisah dia bersama kaumnya. Kalau kita nak tengok, adalah surah Nuh sendiri. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Nuh, memang kisah dia lah. Antara lainnya surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat, dan juga Al-Qamar. Maka kisah-kisahnya ini berulang kali disebut dengan, ya, cara yang berbagai macam, dan motifnya hanya bercerita banyak tentang kedegilan kaumnya,
yang bertukar arah daripada sembah Tuhan yang satu kepada penyembahan berhala. Lalu Nabi Nuh berusaha mengembalikan kaumnya ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepintas lalu juga kita sebutkan surah yang ada kisah Nabi Nuh alaihi salam, surah Al-A'raf pada ayat 59 sampai 64, surah Yunus 3 ayat 71 sampai 73, surah Hud 25 ayat. Ini panjang juga ya, nanti kita akan pergilah tengok. 25 sampai 49 ayat surah Hud. Kemudian juga surah Al-Anbiya 2 ayat, surah Al-Mu'minun 8 ayat, surah Al-Ankabut 2 ayat, surah Al-Safat 8 ayat, surah Al-Qamar 9 ayat, surah Nuh, semua surah, yang seluruh surah itu. Subhanallah. Jadi memang banyak diulang. Dan kita kena tahu bahawa Nabi Nuh ni juga di antara Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi-Nabi yang azamnya kuat, azimat dalam dirinya kuat. Ya, Ulul Azmi digelar pada Nabi-Nabi yang menghadapi tentangan yang begitu hebat dalam usaha risalah dakwah mereka. Kita terus masuk membincangkan, ada perbincangan berkenaan dengan tempoh masa di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tahu ya, Nabi Nuh ini menjadi utusan Allah selepas Nabi Adam. Dan kita tahu Nabi Adam itu Abul Bashar, bapa segala manusia, dan Nabi yang pertama yang Allah utuskan kepada anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam dan anak-anaknya agama Allah ini. Maka datanglah selepas itu generasi-generasi pelapisnya dalam keadaan iman dan tauhid pada Allah. Dan kemudian begitulah berlakulah kerosakan pada akidah, berlakulah syirik asalnya, lalu kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud syirik? Syirik ni maksudnya curang dengan Tuhan, menduakan Tuhan, mengadakan partnership dengan Tuhan. Kita pun boleh melakukan syirik. Andai kita ada keyakinan dalam hati kita, semayang-semayang, tapi kita percaya dengan satu benda yang ada kuasa untuk memberi atau mengunia satu pada kita. Cukup. Kadang-kadang kita pakai cincin, kita rasa saya kalau pakai cincin ni niaga laris, cukuplah. Itulah syirik. Sedangkan ya, apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia juga mula rosak akidahnya dengan syirik, baru dia kufur terus. Step pertama syirik. Sebab tu ya, dalam surah Luqman pesan sangat pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik ni menduakan Tuhan ni, ya, dia kezaliman yang paling besar. Zalim apa? Ya, kegagalan meletak satu pada posisi asalnya, itu zalim. Ya, Tuhan kita satu je lah. Yang tempat mengadu, tempat minta kita satu je lah. Tapi kalau ada sesuatu yang lain bersama Tuhan, itulah syirik, itu bukan kufur. Itulah kerosakan yang besar, kezaliman yang besar pada diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan syirik. Dan syaitan memang kerja dia pertama sekali, dia akan merosakkan akidah. Perjuangan syaitan untuk kita ni apa? Syirik. Dia tak dapat pergi syirik, baru dia pergi pada maksiat. Ya, orang buat dosa macam mana pun, tapi kalau masih bertuhankan Allah, ada ruang lagi. Tapi kalau dah rosak akidah dia tak buat dosa pun tak ada guna dah. Ya, dia percaya Tok Guru dia boleh datang, ya, menyelamatkan dia. Ya, anytime yang dia seru, dia tak payah buat dosa, dia jadi orang yang beribadah pun tak apa dah. Ya, dan ramai orang keliru dalam bab ni. Keyakinan-keyakinan yang pelik ni, yang mencampur adukkan pasal keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri dia tu, menyebabkan setan tak kacau dah dia. Dia asyik beribadah, tapi jumpanya dirosak. Dan ini yang berlaku pada umat manusia yang pertama. Kumpulan manusia yang pertama, dia tak menentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi akan rosakkan akidah. Ya, jadi syaitan begitulah, berjaya merosakkan lapis-lapis seterusnya daripada Bani Adam, sehingga mereka melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala sampai menyembah berhala. Mula-mula dia sudut rububiyah saja, artinya Tuhan, keyakinan kita pada Allah yang mengatur segalanya, menentukan segalanya, tapi akhirnya uluhiyah Allah rosak bila mana kita sembah Tuhan. Rabb ni apa? Rabb ni keyakinan kita Tuhan yang memberi, mengurnia, menentukan. Ilah adalah Tuhan sembahan. Sebab tu dalam syahadah kita tak kata la rabba illallah, kita kata la ilaha illallah. Sebab ilah maksudnya Tuhan yang kita sembah. Ya, la ilah maksudnya la ma'bud. Sebab tu dalam translation pun kita sebut tiada Tuhan yang disembah. Mana datang kalimah yang disembah tu? Sedangkan ilahi maksudnya Tuhanku. Memang ilah maksudnya Tuhan sembahan. Rabb maksudnya Tuhan mengurnia, memberi, menentukan. Itu di sudut bahasa. Ya. Jadi kecederaan akidah kita mulanya pada rububiyah lah, keyakinan. Sembahyang tapi percaya benda lain. Sebab tu namanya syirik, mengadakan partnership bersama dengan Tuhan yang kita sembah. Allah tak perlu. Ya, la syarikalah, kita selalu sebut hari-hari lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi baca tu kena rasa, baca tu kena faham, baca tu kena menegaskan dalam hati supaya kita kekal ampuh dengan akidah yang satu ni, tak ada benda lain. Bila orang cakap ada power lain yang boleh mengubah, mengatur, mencorak hidup kita, no, kita kata la syarikalah. Maka berlakulah kerosakan, dan akhirnya Allah utuskan Nuh alaihi salam untuk mengembalikan manusia yang dah sesat itu. Macam mana boleh sesat? Nanti ada hadis Rasulullah bercerita macam mana manusia ini boleh sesat. Step dia lah. Ya, insya-Allah sampai. Kita berkenalan dulu dengan Nabi ini. Nuh, ya, Nun waw ha. Orang Melayu panggil hak pedas. Ya, dan alhamdulillah hari ini pun dah ramai, ya, cucu-cucu kita dengan nama Nabi ni, Nuh, Idris, ya. Kalau tahun 70-an, 80-an tu nama-nama ni dah tinggal lah, untuk tua je ada. Orang Melayu ni nama dia trendy, pelik sikit. Dia ada musim, kita tahu ni average. Kalau nama Syahrul Nizam, Khairul Nizam ni kita tahu ni lahir tahun 70-an je ni. Tak ada lah nama ni. Tak tahu, ya. Kalau Yaakob, Yusuf ni, sini lagi lah tahun 40-an, tahun 50-an. Dia hilang nama tu. Tapi alhamdulillah rotation tu berlaku. Macam kereta jugalah, model-model kereta kan, balik segi balik. Begitulah. Selera orang Melayu ni lain sikit. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, budak kecil pun ada nama Yaakob, tak ada masalah. Kita tak jumpa. Ya, nama tu pakai. Ya, saya ingat dulu saya masuk kuliah dulu, saya ada orang lelaki nama. Satu kelas saya nama dia Qusay. Qusay ni nama Datuk Nabi, orang Melayu tak pakai je. Kita pun penuh nama tu Qusay. Baru saya sedar, aku kat Jordan, tak kisahlah nama gini kan. Sebab kemelayuan kita kuat. Begitulah. Jadi Nuh ini pun alhamdulillah nama yang dah diguna pakai semula hari ini. Dan kita bila mana menamakan anak cucu kita dengan nama ini, kena hati kita bernisbah pada Nabi ini, ya. Ambil barakah kepada Nabi ini yang sangat hebat, ya, yang sangat tabah. Walaupun berjuang sampai hujung nyawa, isteri tak ikut, anak tak ikut, dia kekal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat perjuangan dia, ya. Dan dia bukan kalimah Arab, ya. Nuh bukan kalimah Arab, maka namakan saja, jangan tanya Nuh tu maksud apa. Ada kalimah Arab naha ya Nuh pun bukan asal daripada ni. Naha tu maksudnya menjerit, ya. Tapi tak ada pun kita katakan, sebab ya, dia bukan daripada bangsa Arab, dan Arab pun mungkin belum ada lagi, sebab keturunan Arab ni bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Arab pun tak ada lagi. Jadi kita tak boleh katalah Nabi Adam Arab, Nabi Nuh Arab, yalah. Ya, Ismail itulah yang mula, ya, bercampur dengan kabilah Jurhum, lalu mereka bercakap bahasa Arab. Ismail tu pun anak Nabi Ibrahim bukan Arab asalnya, dia asal daripada Iraq,
Tapi oleh kerana duduk dekat Mekah tu dengan kabilah Jurhum yang datang menempat kat situ sebab ada sumber air Zam-Zam tu, akhirnya dia cakap Arab. Ya, dalam kaedah Arab, siapa cakap Arab dia kira Arab. Ya, Jawa cakap Arab pun kira Arab lah. Muka tak berubah lah, tapi dikira Arab. Gitu. Jadi tidak ada kita nak terjemahan kalimah ini, ya, dan tidak ada juga sabitan hadis-hadis sahih berkenaan dengan nama Nabi Nuh ni sampai Nabi Adam. Orang Melayu dia kecewa sikit bab ginilah. Habis yang ada ustaz-ustaz sebut nama sampai ke Tuan Adam, itu riwayat-riwayat yang tidak mausuf. Ya, bolehlah jadi sandaran, tapi nak kata 100% tepat, tak ada sumber yang boleh kita sandarkan. Ya, maka kita tak perlu masuk kat sana sebab kita nak cerita kisah Al-Quran. Jadi kita pun nak tahu kat mana. Ada orang kata kat Iraq, Jabal Judi tu kat Iraq dan sebagainya, tempat tinggal Nabi Nuh. Maka kita tak ada pun sumber yang tepat. Walaupun bolehlah kita sandar-sandar dengan bukti-bukti ada, tapi daripada Al-Quran dan hadis sahih tak ada. Ya, sebagaimana yang selalu saya tegaskan, Al-Quran ini bukan hikayat tapi dia hidayah. Maka Allah lebih fokus tentang hidayah yang akan Allah nyatakan dalam Al-Quran berbanding seloka hikayat yang selalu kita suka. Begitu juga tidak ada nama-nama anak Nabi Nuh alaihissalam, Ham ke Sam dan sebagainya yang selalu disebut daripada hadis sahih, apatah lagi Al-Quran. Maka kita biarkan begitu. Tetapi tempoh masa di antara Adam dan Nuh alaihissalam ada disebut. Cuma perlu syarah sikit. Ya. Ini disebut oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan daripada Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ni maksudnya satu perolehan, sesuatu yang diperolehi, dapatanlah kita panggil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, itu pun bukan lafaz Nabi, tapi Ibnu Abbas mungkin dia pernah sebut Nabi tapi dia tidak sandarkan kata-kata ini pada Nabi. Kana baina Nuh wa Adam 10 qurun, dia kata. Tempoh masa dulu antara Nuh dengan Adam ini 10 kurun. Kulluhum ala syariatil haqq. Mereka itu sebelumnya dulu dalam syariat yang benar. Fakhtalafu, tapi akhirnya mereka menyeleweng. Faba'athallahu nabiyyin. Lalu Allah utuskan para nabi, mubasyirin wa mundirin, nabi-nabi yang memberi peringatan tentang nikmat hidup di akhirat dan juga azab di sana. Ya. Jadi Ibnu Abbas tidak menyebut bahawa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ya. Tetapi atas kredibiliti Ibnu Abbas yang Rasulullah sebut tentang tidak ada ayat Quran yang turun melainkan Ibnu Abbas tahu ceritanya. Dan supaya dia digelar sebagai terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran Ibnu Abbas ni. Jadi standing dia tu kuatlah untuk kita juga boleh merujuk pada apa yang dia sebut. Berbanding kita nak dengar hikayat-hikayat kosong, lebih baik kita dengar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi kerana dia tidak merupakan hadis marfu' kepada Rasulullah SAW, maka kita menghormati kata-kata Ibnu Abbas dan kita kekal menyatakan bahawa ini adalah sandaran yang kita rujuk juga. Tapi bila mana Ibnu Abbas kata tempoh antara Adam dan Nuh ini 10 kurun, kita ada sedikit perbincangan tentang kurun ini. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan kurun dalam bahasa Arab? Ya, dalam bahasa hari ini kurun adalah 100 tahun. Kurun merujuk 100 tahun. Bahasa Melayu pun gitu. Kurun seperti dengan abad. Ya. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas itu tak sama dengan apa yang kita faham. Sebab kurun ini asal kalimahnya al-qarnu. Al-qarnu ni adalah tanduk. Dan tanduk ini biasanya dua lah, sepasang. Dan kalimah al-qarnu atau kurun itu bermaksud al-iqtiran, al-izdiwaj.
Ya, artinya persamaan sesuatu perkara sekurang-kurangnya 2 atau lebih. Itu maksudnya. Tanduk biasanya sama kan, kalau bangkong 2-2, kecuali kena potong lah. Ya. Kalau tanduk lembu tu ya naik ke atas lah, yang kerbau dah gulung-gulung lah gitu. Dia biasanya sama. Dan sebab itulah dipanggil orang-orang yang hidup dalam satu tempoh masa itu dipanggil qurun. Ya, ini dalam Al-Mufradat, Imam Al-Raghib Al-Asfahani menyebut begitu. Ya. Maka al-qaumun muqtarinun fi zamanin wahid, satu kaum yang sekurun pada satu masa, maka itulah yang dipanggil mereka ya yang tinggal di satu kurun, dan jamaknya qurunun. Dalam bahasa Arab satu kurun qarnun, jamak dia qurun. Begitulah ya. Tapi kita bahasa Melayu kurun je lah, dengan huruf qaf ya. Tapi kita je dengan rumi dengan k lah. Jadi artinya merujuk bahawa kurun yang dimaksudkan oleh Nabi Ibnu Abbas alaihissalam adalah tempoh masa hidup manusia ketika itu. Kurun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan 100 tahun. Kalau ikut istilah Arab ni. Average umur kita ni berapa? Itu. Purata umur umat akhir zaman ni umat Muhammad berapa? Artinya majoriti lah. Kita tak boleh kata 100, tak ramai sampai 100. 90, adalah 2-3 orang. 80, tak apa boleh kata juga. Kita boleh kata 70 lah, 60-70. Maka kurun kalau ikut kaedah bahasa Arab, bukan bahasa Melayu adalah ya umur semasa umat manusia. Maka kurun kita adalah 70 tahun. Tapi bila merujuk kepada Nabi Nuh alaihissalam, kurun mereka ini, sebab Allah pernah sebut average umur umat Nabi Nuh ni dengan realiti ayat Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah kata walaqad arsalna nuhan ila qaumih, sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman, lalu dia tinggal bersama kaumnya itu 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Itu bahasa orang utara lah kan. Bahasa orang dulu budak sekarang tak faham ya. 1000 kurang 50, 950 kan senang dia kata. Tapi Al-Quran pun sebut bahasa gitu ya, 1000 alfan illa 50 aman ya, kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Artinya Nabi Nuh falabitha fihim, artinya dia tinggal bersama kaumnya, artinya mula dakwah ya, dan bergelut dengan urusan mengajak kaumnya kepada Allah ini 950 tahun. Artinya dia mungkin hidup lebih lagi. Ini cerita dakwah dia. Artinya average umur umat Nabi Nuh itu boleh kita katakan 1000 tahun, merujuk pada realiti ayat Quran ini. Jadi kalaulah average umur umat Nabi Nuh ini 1000 tahun setiap orang, maka 10 kurun yang Ibnu Abbas maksudkan ya, bukanlah macam kita ingat 10. Kalau kita 1000 tahun tak, maknanya 10,000 tahun lah. 10,000 tahun. Begitulah, ataupun lebih. Jadi Nabi Nuh hidup 1000 tahun atau lebih, maka ya yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas bahawa tempoh masa di antara Adam dengan Nuh 10 kurun itu bermaksud adalah 10,000 tahun, bukan 1000 tahun sebagaimana perkiraan kurun umat hari ini, ataupun kita 700 tahun je lah. Okey, selesai masalah itu. Artinya tempoh masa yang panjang juga ya. Jadi manusia begitulah, tempoh inilah yang menjadikan ruang-ruang kosong, dan kita kena realistik bahawa kita ni makhluk yang memang disebut dalam pepatah Arab, la yusammal insan illa binisyan. Kita ni tak nama insan melainkan kerana nisyan. Nisyan ni lupa ya.
Jadi kita perlu peringatan. Kita perlu peringatan. Kita perlu diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bayangkan mereka hidup dengan Nabi dan kemudian bila hilang ingatan itu mereka kembali kepada kesesatan. Senangnya ialah mana tidak tenangnya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan begini, sebenarnya syaitan ini memang sentiasa membisikkan dalam diri kita idea-idea untuk buat jahat. Pelik sebenarnya, Tuhan yang satu tu macam mana bolehlah kita jadi sembah berhala, pelik. Tapi kita tak akan jadi pelik bila mana kita sedar kita ni manusia. Manusia ni memang lupa. Satu hebat macam mana pun kita kena datang masjid, kena datang surau, dengar kuliah. Kalau tidak, ya, main TikTok lah kita walaupun umur kita 70. Kan? 2 jam main TikTok atuk tu. Duk layan. Sebab TikTok bukan macam Facebook, dia jalan dia tu. Ya, ingat tadi nak baca Quran. Nah, lepas tu nak baca Quran, tengok rupanya buka handphone dah pukul 4 dah. Daripada pukul 2.30 tadi. Allahu Akbar. Ya, begitulah kelikaan manusia. Subhanallah. Ini cerita kita lah, bukan cerita orang lain. Ya, tak tahulah kalau ada yang tak main handphone tu alhamdulillah. Ya. Dulu mak saya tak pandai main handphone. Saya handphone kan dia. Package kan, ajar dia apa semua kan. Sekarang ni dia pun dah tengok TikTok lah banyak. Ya, sampai kita tu pun cakap, mak dah baca Quran hari ni. Oh dia sedar. Lah. Tapi kalau dia tak main handphone, kita nak WhatsApp dia pun susah. Hari-hari dia boleh hantar gambar dia. Saya pun lega. Ya. Jadi memang kena beringat. Tak kira yang tua, apatah lagi yang muda, memang kena beringat. Jadi kita tengok perbincangan selanjutnya. Macam mana selepas tempoh 10 kurun itu, ya, 10,000 tahun itu, manusia jadi kufur. Artinya dalam tempoh awal selepas Adam wafat, tentulah anak cucu Adam semuanya dalam keadaan beriman pada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Tuhan dia satu je. Dan berlalulah tempoh masa, dan subhanallah, ya, gigihnya setan ni tuan-tuan. Iblis dan kunjung-kunjungnya sangat sabar, tak pernah usaha. Ya, kan dia dah bersumpah dulu dengan Tuhan, aku akan sesatkan mereka semuanya, anak cucu Adam. Apa jalan telefon, depan, belakang, kiri, kanan, senjata dia semua diguna. Artinya dia tak ada genjatan senjata dengan manusia. Itu dendam iblis ni tuan-tuan. Ya. Jadi tempoh masa berlalu, bergerak bersama pemergian Nabi Adam alaihissalam, manusia akhirnya menyeleweng, terjebak dalam kekufuran. Kalau kita tengok, Allah pun gambarkan begitu, ya, kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fihi. Jadi asalnya manusia ni umat yang satu, beriman semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya mereka juga perlu diutuskan para rasul, ya, para nabi, untuk memberi peringatan kepada mereka dan diturunkan panduan Alkitab supaya mereka ada rujukan. Jadi kita tak kuat. Manusia kalau dibiar dengan diri dia sendiri, tak ada yang mengingat, tak ada rasul, dia akan sesat. Walaupun Allah bagi dia akal. Sebab tu kita kena merujuk dengan Al-Quran. Kita tengok hadis Muslim macam mana Rasulullah cerita, macam mana ceritanya boleh sesat manusia ni. Ya, daripada Iyad bin Imar Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada satu hari dalam khutbah baginda, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Ya, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku agar mengajarkan kamu apa yang kamu tak tahu, apa yang kamu jahil, yang dia telah beritahu kepada aku. Yaumi hadha, pada hariku ini, kullu malin nahaltu abdan halalun. Hadis ini panjang, khutbah. Ya, setiap harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, maka itu halal baginya.
Panjanglah. Kemudian sampai satu peringkat yang kita nak rujuk ni, Rasulullah sebut, wa inni khalaqtu 'abdi hunafa'a kulluhum, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hamba aku, makhluk-makhluk yang nama manusia ni hunafa, lurus hatinya bertuhankan aku asalnya. Manusia ni dia lahir dengan naluri ingin bertuhan. Dan kalau dia layan dia punya naluri, dia hanya sedia untuk bertuhan dengan Tuhan yang satu. Itu naluri manusia. Dan dia pun suka begitu, akal dia pun menerima logik begitu. Tapi oleh kerana banyak bisikan syaitan yang dilayan dan nafsu yang mengajak kepada keseronokan syahwat semata-mata, maka dia hilang. Naluri ini jadi rosak. Wa innahum atathhumus syaitan. Itu Rasulullah jelas. Tapi walaupun Allah nak lurikan mereka ni, bagi fitrah untuk lurus hati dengan Tuhan, mereka didatangi gangguan syaitan. Begitulah. Suatu syaitan allazi yuwaswisu fi sudurin nas sepanjang masa. Kalau hilang Allah dari hati kita, masuklah sembang syaitan dalam hati kita. Fajtadalathum annihim, lalu mereka memesongkan anak cucu Adam ini, hamba-hamba Allah ni, daripada agama mereka. Itu ceritanya. Wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu setan ni mengharamkan apa yang Allah halalkan pada anak cucu Adam. Begitu ya sebaliknya, dihalalkan apa yang Allah haramkan. Wa amaru an yushriku bi ma lam anzil alaihi bihi sultana, malam unzil bihi sultana. Dan syaitan ni akan mengerahkan anak cucu Adam ni untuk mensyirikkan Allah dengan benda-benda yang Allah kata aku tak berikan apa-apa kekuasaan pun pada dia. Sembah gajah tangan banyak tu, mana ada power apa-apa, tongkoi je tu. Sembah pokok besar, pokok mana ada kuasa, nak jalan tak boleh. Tapi gitulah manusia. Cincin, percaya cincin ni ada power. Gila ke cincin ni? Kalau campak dalam longkang tak boleh bangun dah cincin tu. Tapi jam otak manusia tu. Aduh. Wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardi wa fawaqatahum. Lalu Allah tengok pada penduduk bumi, lalu Allah murka pada mereka. Yang kufur, yang ingkar, syirik ni lah. Arabahum wa ajamahum, tak kira yang Arab ataupun yang ajam. Ajam ni maksudnya selain Arab, yang Banjar, yang Bugis, yang Boyan, yang Inggeris, tak kira lah, yang Afrikan ke Asia dan sebagainya, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sebahagian baki-baki daripada orang yang berpegang dengan Alkitab. Jadi kita kena rujuk Al-Quran. Daripada dulu manusia jadi sesat bila mana mereka menjauh daripada panduan Alkitab. Allah turunkan Nabi, mesti ada rujukan, sebab Nabi akan mati. Utusan Allah ni, Nabi ni mati. Masalahnya kita dah cerita itu, Iblis dia tak mati-mati. Dia minta tempoh untuk panjang umur dan Allah izinkan dia. Itu masalah. Memang tak fair. Tak fair untuk kita. Kita nak menang memang tak ada tok guru, dah tak ada. Yang kawan kita ni ada tok guru lagi. Cuma tok guru kita ada kitab. Rajin-rajinlah rujuk kitab tu. Wa qala Rasulullah SAW sambung lagi, innama bu'ithuka li'abtaliyak. Hanya sesungguhnya aku utuskan engkau ni untuk aku uji engkau wahai Muhammad. Wa abtaliya bik, dan aku uji dengan engkau. Wa anzatu alaika kitaban, dan aku turunkan kepada engkau ni kitab, sebuah kitab. La yaghsilu ma taqrauna imat yaqbal. Dia tidak perlu dicuci dengan air, maka kamu boleh membacanya dalam tidur ataupun jaga. Jadi ini hadis bukti bahawa asalnya manusia turun ke bumi memang dah kenal Tuhan. Jadi teori Darwin, teori orang kata dulu manusia ni pakai syawat je. Bukan. Kita turun sebagai manusia yang ada ilmu. Sebab Allah dah ajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam turun bukan hu gitu tak. Dia dah cakap dah. Cerita apa yang kita tengok masa kecil-kecil tu, cerita kartun tu. Kan?
kita kayu apa semua tu. Jadi kita kena beri keyakinan begini. Jadi kemudian macam mana datangnya syirik pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka ini menjadi syirik adalah kerana apa? Bila mati nabi-nabi ini, nabi ini akan ada orang-orang kanan dia, pengikut-pengikut kuat dia. Mereka inilah orang-orang saleh. Ceritanya sama tuan-tuan, macam kita hari ni sama. Ya. Dan kalau kita tengok dalam kisah Nabi Nuh itu, Nabi Nuh sebut tentang nama-nama ni, wala tadarunna wadda wala suwa'an wala ya'uq wala yaghut wa ya'uq wa nasra. Ya. Kaum-kaum dia memuja dia, jangan kamu tinggalkan Tuhan kamu semua. Jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dengan Nas. Ada 5 nama yang disebut. Siapa ni berhala-berhala ni? Berhala-berhala ni adalah ukiran patung ketua-ketua kumpulan mereka dulu sebenarnya. Tok-tok guru mereka. Yang manusia ni sesat bila mana hilangnya Nabi, ya, datangnya wali-wali tu. Wali ni pembela lah, bukan wali yang kita masukkan sini. Pembela-pembela, ya, Nabi ini. Dan bila mereka bertumpu pada pengikut-pengikut Nabi ni, pengikut-pengikut Nabi ni mati juga. Syaitan sabar. Maka syaitan pun anjurkan mereka agar untuk buat kenangan, ingat pada mereka ni, buat patung. Sebab tu dalam Islam tegas sangat. Nabi kita Muhammad tak bagi kita membina patung, membina tugu dan sebagainya. Ya. Asalnya Islam pun Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur sampai macam sekali. Fal an fazuruha. Tapi sekarang Rasulullah kita boleh, sekarang dah boleh. Ya, sebab Rasulullah dah protect umat dia. Ya, untuk tahu, ingat sejarah manusia ni sesat. Sebab apa? Asalnya mereka memuja tok guru. Ya, ialah bila ingat tok guru tu jadi kuat iman. Jadi ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka binalah tunggu-tunggu. Dan akhirnya tunggu tu generasi yang asalnya menghormati, memperingati, dah mati. Datang generasi selepasnya jadi memuja. Generasi pemuja pula mati, datang generasi seterusnya jadi penyembah. Setan sabar tuan-tuan. Sebab tu tak, tanyalah Cina-Cina yang buat tokong perut bulat tu. Saya pernah ada kawan Cina tu kat Langat. Saya memang duduk Langat lah. Dia tolong saya buat kerja-kerja lah. Saya pun hantar kerja-kerja saya sebab saya melekat dulu. Jadi sembang-sembang dengan dia, cakap, kadang-kadang saya melawak benda lah. Nama dia Chen Kok Fai, saya ingat. Chen, semayang sembah benda. Itu bukan sembahyang, ini latuk lah. Ini latuk ni angkat kita punya doa sama untuk Tuhan Allah lah. Nampak tak? Dia kata ini latuk, bukan saja sembah saja-saja, Ustaz. Jadi baik tuan-tuan. Dia pernah ajar macam ni kat satu surau. Dia baik, dia kata, Ustaz, saya mau sedekah satu benda. Saya nak sedekah dekat surau ni, taman ni. Ya. Dia cakap, kau ni baik tu lah bila nak masuk Islam. Tak apa yang masuk Islam pun saya baik dengan Ustaz, okey je. Orang Islam pun tak ada baik macam saya. Orang Islam betul, saya cakap. Tapi dia memang baik. Ya, nantilah saya cari dia. Ya, dah masuk Islam ke belum lagi kot. Tapi dia cerita pada saya, dia kata, Ustaz, kita orang percaya inilah tu, bawa doa saja, bukan kita sembah dia untuk semata. Kita pun percaya itu, ya, supaya dia angkat doa pada Tuhan Allah juga kita percaya. Tapi syirik sebab dia tunduk. Ya, bila mentazimkan satu dengan ketundukan, itu masuk sembah milik Allah. Sembahan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang berlaku. Sebab tu dikenal pasti dulu kita masa belajar muqaranatul adyan. Ya, perbandingan agama. Siapa mengaji Islamic Studies mesti dia ambil subjek ni. Sebab kita mengaji agama Buddha ni pun dipercayanya dia asaskan oleh seorang nabi, rasul. Tapi Nabi ni akhirnya bila mati atau Rasul ni mati, mereka memuja Nabi ni. Itu yang jadi latuk tu. Tapi takkan Nabi buat buncit gitu, teruk sangat kan. Itulah gambaran, ya. Ilustrasi, imajinasi dan macam-macam. Begitulah tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itulah Nabi dulu tak bagi.
Kita pun sebenarnya bila ziarah kubur, hari ni pun ramai lagi ya. Saya ni kebetulan pindah ke HQ jaga kubur tuan-tuan. Ya. Ustaz Rohaili ni jadi pegawai kubur Jawi. Tak apalah, jaga kubur pun jaga kubur. Jadi ada kat Sentul tu adalah muncul satu kubur yang dipuja, yang jaga mamak. Tapi kata kubur ni wali Sumatera. Cakap mana dia, keturunan dia. Kata ini sesat mana. Mamak bukan datang dari India ke? Daripada Sumatera ni macam mana pula? Ya. Harun Ar-Rashid Zubaidah, rupanya kubur lelaki bini. Dia jaga kat situ. Ya, ambil berkat dan sebagainya, minta mufti keluarkan surat untuk iktiraf kubur ni sebagai kubur keramat wali. Gitulah. Itu yang Rasulullah tak bagi tuan-tuan. Kita ni ziarah kubur yang Rasulullah bagi hanya untuk bertadabur, mengisafi diri, beribrah tentang perjalanan kita juga akan mati. Tapi kalau nak memuja kubur tu, minta benda-benda kat kubur itu yang Nabi asalnya tak bagi. Takut jadi gini lah. Ya, kalau kat Pakistan dulu ada satu geng Brelwi serban hijau, jubah hijau ni tuan-tuan. Saya sempat di Pakistan 6 bulan lah. Dia orang ni semayang memang kat kubur semalam sebelah kubur wadi. Masjid tu memang melekat dengan kubur-kubur banyak. Semua orang qiyam iktikaf sebelah-sebelah kubur. Wali-wali yang dia orang Pakistan, orang India ni memang kuat dengan benda-benda gini. Ya, yang boleh cari makan tuan-tuan. Ya, jaga kubur jadi hartawan. Tak tabung je situ. Buat doa, minta doa, dia orang percaya gitu. Itu yang tak boleh sebenarnya. Dan kita alhamdulillah orang Melayu dah jauh dari benda ni. Tapi ramai lagi yang pergi Melaka, pergi Pulau Besar kan. Kita tahu buat benda-benda tak senonoh gitu. Jadi nak ceritanya, manusia ni rosak sebab apa? Kesabaran syaitan dan kelekaan manusia. Dia sabar tu. Generasi pertama tak, dia tak sembah dia. Ya, tetap ingat. Generasi kedua rasa kita kena buat tugu lah. Ya, kita buat tugu peringatan, bukan nak buat apa-apa nak ingat. Datang generasi ketiga dah memuja dah. Ya. Datang generasi keempat akhirnya sembah. Itu yang jadi. Ya. Jadi sampai mereka kata waqadu la tadarunna alihatakum. Itu ilah maksudnya Tuhan sembahan ya. Bukan dia kata la tadarunna rabbakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan yang kamu percaya beri kamu makan minum. Tak, dia kata alihatakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan sembahan kamu. Wala tadarunna wadda, jangan kamu tinggalkan wad. Wala suwa'a, jangan tinggal suwa'. Wala yaghus, jangan tinggal yaghus. Wa ya'uq, jangan tinggal ya'uq. Wa nasra, dan juga nasr. Begitulah. Ini semua ya, nama-nama orang-orang agama besar yang akhirnya jadi berhala sembahan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Al-Bukhari pernah meriwayatkan tentang hadis ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, saratil awthan allati kanat fi qaumin fil arab ba'd. Ya, telah jadilah berhala-berhala yang pada kaum Nuh ini ya berada di negeri Arab selepas itu. Artinya nama yang Nabi Nuh sebut tu pun diwarisi lagi. Artinya yang naik kapal Nabi Nuh kan semua beriman. Subhanallah. Ya, tapi ya, dia ada memori tu. Walaupun dah insaf, dah naik kapal, bila turun kapal dah jadi petani, dah mewah, terkenang, oi dulu kami sembah ada 5 berhala. Ini tak patut tinggalkan apa yang waris atuk-atuk kita. Yelah kan, kita tahu kisah Nabi Nuh, walaupun kita belum masuk cerita dia lagi, kita dah ada maklumat bahawa Nabi Nuh yang naik kapal dia tu semuanya beriman. Tapi kenapa nak Ibn Abbas kata berhala-berhala yang nama itu, yang 5 tu ada dekat Arab. Artinya memang manusia ni ya selalu sangat kena gelintong dengan setan. Sebab tu tuan-tuan, ya, saya teringat dengan pesanan untuk guru kita kata jangan sekali-kali mencicip dosa. Dosa ni nikmat tuan-tuan. Tuan-tuan lebih baik jangan cuba apa pun dosa. Sebab dosa ni dia ada kemanisannya. Walaupun kita dah bertaubat nanti, setan akan kacau kita dengan saya takkan lupa kau bro. Benda tu sedap bro. Siapa yang kaki berzina dulu, dia nak tinggal zina bukan senang walaupun dia bertaubat. Dia akan datang balik. Suka kacau perempuan, sampai ketua dia kacau perempuan lagi. Ya.
suka ambil benda-benda haram, kita akan buat benda tu. Selagi mana kita hidup dan bernafsu. Bernafsu ni sebabnya normal lah manusia. Setan tak akan jemu-jemu akan buat spark baru untuk kita sebab balik dalam dosa tu. Ni buktinya. Subhanallah. Ibn Abbas kata lima berhala yang ada pada Nabi Nuh itu ada dekat umat Arab selepasnya. Amma Wad fakana dikal bidaumatil jandal. Adapun yang nama Wad itu, berhala Wad itu, tak tahulah. Orang Siam pun panggil Wad juga ke pergi Thailand juga sebagainya, tak tahulah tapi ini dengan dal, Wad ini untuk Bani Kal, dia kata, yang masih tinggal di Daumatil Jandal. Saya pun tak tahu kat mana tempat ni. Ni zaman Nabi Nuh lah, zaman Rasulullah, lepas Rasulullah wafat. Wa amma Suwa' fakanat li Hudzail, yang nama Suwa' itu pun masih ada, iaitu pada Bani Huzail. Wa amma Yaghuth, yang Yaghuth, berhala Yaghuth tu li Murad, thumma li Bani Ghatif bil Juruf inda Sabah, dekat perkampungan kaum Sabah. Wa amma Ya'uq, yang keempat berhala Ya'uq, fakanat di Hamadan. Hamadan ni belah-belah dekat Iran dah, beberapa pasir dah Iraq ke Iran sana. Wa amma Nasr, adapun yang namanya Nasr itu fakanat di Humair, ini untuk kumpulan kaum Humair di Ali Dzilkila, yang merupakan penempatan Dzilkila. Subhanallah. Dan dikata di Ibn Abbas, wa kanat hadhi asma'u rijalis salihin, dan ini sebenarnya namanya adalah nama lelaki-lelaki soleh dulu. Sebab tu orang soleh pun dia dah matilah. Abang nak buat kubur dia, buatlah, tapi jangan ada sampai yang menangis kat situ minta benda-benda. Merayu-rayu lah, minta nombor ekor lagi lah, teruk. Kan, kubur wali tapi minta nombor ekor. Kalau wali tu boleh bangun, dia penampaknya kita. Kau ni tak kerti ke? Aku ni orang soleh, ajak orang buat baik, kau minta nombor ekor dengan aku, kau ajar tu namanya. Jadi inilah cerita manusia dulu sampai hari ni. Begitulah berlakunya penyelewengan akidah manusia dari zaman Nabi Adam sehingga sebelum sejurus kedatangan Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah utuskan Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan selain dia. Itu bukan Tuhan, yang lima-lima kamu sembah itu bukan Tuhan. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sungguhnya aku bimbang, aku takut akan tertimpa ke atas kamu adab pada satu hari yang besar yang Allah akan tentukan nanti. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Intronya panjang juga sebab nak memasukkan cerita macam mana Nabi Nuh datang ni, artinya kenapa manusia dah dalam kekufuran. Begitulah kelekaan kita yang seketika pun cukup untuk merobek iman kita, akidah kita. Jadi alangkah malangnya kalau kita tidak dapat bertawaf kuat dengan Allah dan Rasul, dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu saja mudah sangat kita dikecewakan dan gugat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Insyaallah pertemuan akan datang kita berkisar tentang macam mana datangnya Nabi Nuh kepada kaumnya dengan usaha dan ujian yang terpaksa baginda hadapi. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.